Assalamualaikum. 12 Oktober 2024. Teman-teman yang mana belum subscribe, jangan lupa teman-teman subscribe, okey? Boleh dapat bantu channel saya ni yang sederhana. Kalau dilihat dari media masa antarabangsa, Israel adalah kebal, tapi sebenarnya bebal. Tapi sekarang ni bukan saja ekonomi Israel semakin parah, malah askar Israel sendiri komplain mereka kekurangan senjata. Anda boleh lihat berita saya beberapa hari ini yang Israel terpaksa menggunakan senjata pertahanan udara yang baru untuk menggantikan Iron Dome mereka. Dan Donald Trump juga berkata selepas dia menjadi presiden, dia akan membuat kilang yang besar untuk mengeluarkan Iron Dome. Iron Dome ini milik US katanya, dan dia akan mengeluarkan sebanyak yang mungkin. Dan juga Donald Trump ada berkata, teman-teman, kalau Israel nak nuke kilang tempat nuklear Iran, nuke dulu, lepas tu baru kita boleh cerita. Macam mana tu, teman-teman? Ini adalah ugutan ugutan terhadap Iran. Apa yang Rusia akan nampak? Nanti kita cerita. Apa saja di Israel terjadi sama dengan Ukraine. Kerajaan Netanyahu hanya memberi janji manis kemenangan kepada rakyatnya dan kepada US, tapi hakikatnya mereka kalah dengan Hamas dan sekarang ini Hizbullah. Semalam Netanyahu dapat berbual dengan Atuk Biden untuk berbincang dengan US tentang pelan Israel untuk menyerang Iran Nuclear Power Plant. Dan seperti biasa, Biden komen perbualan dia dengan Netanyahu di telefon tak banyak, hanya Biden meminta Iran selamatkan orang-orang yang Hamas tawan dan juga kalau boleh duduk di meja rundingan, dan banyak lagi yang US lakukan sebenarnya adalah menghancurkan negara Arab sendiri. Mungkin Yahoo ada plan bukan hanya menyerang nuke plant Iran. Mungkin dia ada plan untuk membunuh orang penting Iran. Kalaupun Yahoo mengebom nuke plant Iran di bawah gunung, ini maknanya Yahoo kena menggunakan bom mini nuke B2, bunker blaster US yang terkuat. Dan ini adalah mini nuke, bom nuke. Jadi takkan Iran nak buat bodoh je kalau dah kena sampai macam ni. Dan juga Iran telah mula ingin menukar fatwa, iaitu menggunakan bom nuke jika Israel masih berdegil. Dan Masya Allah, hari ini saya dapat berita yang Rusia telah menghantar Iskandar misail mereka ke Iran. Telah menghantar Iskandar misail mereka ke Iran yang boleh membawa kepala bom nuklear. Masya Allah. Nampak macam mana Rusia membantu Iran. Ini adalah kerana Israel pun kurang ajar dengan Rusia, menyerang kepentingan Rusia di Syria. Sebenarnya Rusia tak adalah dapat telaga minyak ke apa ke, tidak. Pun dia nak serang juga Rusia. Rusia hanya membantu Syria dalam ketenteraan. Itu pun dia nak hentam Rusia. Betul-betul Netanyahu ni betul-betulnya kurang ajar. Memang dia betul nak kena ajar. Saya rasa Iskandar tu hanyalah untuk dia. Iskandar tu hanyalah untuk dia. Dan Iran telah berkata akan menggunakan beribu balistik misail mereka sehari untuk melumpuhkan Israel seperti zaman batu tanpa tenaga elektrik dan apa saja. Dan semalam berita saya tentang drone Hizbullah Hudhud menunjukkan apa yang Israel ada dalam negara mereka. Dia menunjukkan peta-peta, komplit peta-peta. Dan jangan lupa teman-teman,
Iran ada dekat 80 juta lebih penduduk dan Israel hanya 9 juta penduduk. Dan kebanyakan penduduk Israel telah menjual tanah haram mereka dan tidak mau balik semula ke Israel. Apa terjadi di border Lubnan, teman-teman? Askar IDF hanya mampu mara sejauh 2 km saja. Itu pun bukan mara buat banyak grup tau. Sedikit-sedikit mereka melakukan operasi dan mereka kena serang dan harus berdepan dengan gigi Hizbullah seperti 45 lain Rusia bina dekat Ukraine. Dan Hizbullah sudah menunggu dan bersedia sejak 18 tahun lalu. Ini yang Askar IDF hadapi. Dan apa terjadi di Palestin? Ini berita dari BBC, bukan dari Pro-Palestin. Al-Qassam Brigade memusnahkan 12 Army Artillery Vehicle berdekatan Jabalia Camp. Dari jarak 0 km hinggakan Israel mengarahkan penduduk haram Israel keluar dari tanah haram mereka duduki. Anda bayangkan satu army vehicle ada 4 ke 6 orang. Kalau dah 12 army vehicle, berapa yang mati askar IDF dalam masa sehari? Sampai macam tu Hamas dan pejuang-pejuang mengajar askar Israel di Jabalia. Di Jabalia refugee camp sekarang kena attack hari-hari dengan Israel. Dan teman-teman, ada info yang begitu menarik, iaitu BRICS Summit lagi 3 minggu kan di Kazan, Rusia. Kalau anda lihat BRICS Summit ini dengan pilihan raya US tidak jauh. Kerana Rusia dan negara BRICS akan melihat apa yang Donald Trump mahukan. Keamanan dunia atau teruskan perang dunia ini. Ini yang negara-negara BRICS sedang memerhatikan. Tapi tak tahu, Allah alam betul tak betul. Syarikat-syarikat besar Malaysia beli syarikat-syarikat dekat Amerika. Saya ada dengar berita lah. Baguslah. Memang harga sekarang syarikat-syarikat dekat Amerika tengah jual murah. Lelong. Pasal apa? Duit. Tak tahulah. Lepas pilihan raya ni, apa yang Donald Trump nak buat? Donald Trump tidak boleh mengatakan Israel serang Iran. Iran tu siapa? Iran tu teman baik Rusia. Teman baik Rusia. Mereka yang membantu Rusia dalam perang di Ukraine. Drone Iran banyak membantu Rusia. North Korea pun 1 tahun 3 juta artillery misal. Jadi Rusia, China, Iran, North Korea ni tak boleh pisah. Jadi macam mana Donald Trump cakap, oh nak serang Iran, seranglah. Nak nuke Iran, nuke. Nanti lepas tu baru boleh cerita. Kita akan lihat Donald Trump tengah-tengah kepala batu. Kita pun dah tak tahu siapa yang boleh jadi presiden US. Kita doakan hancur-hancurlah kau. Aku dah tak tahu nak cakap macam mana. Kesian juga rakyat-rakyat US yang tak bersalah. Tapi dunia sekarang memang tengah terdesak. Mereka tak macam China dengan Rusia ni, dia beberapa hari lepas buat meeting. Ini BRICS meeting ni dekat Kazan ni terlalu penting untuk mereka. Sama ada mereka akan buat sistem yang lagi baik supaya mereka tak infect lah dengan kejatuhan US dollar. Mereka pun nak kena selamatkan ekonomi mereka. Mereka tak boleh mengharapkan dolar US lagi, kerana dolar US dah di hujung dunia. Assalamualaikum. Ura everybody.